Ustaz Abdul Khalil Abdul Hadi Hadi Dewan Amiri Batu Borok. Saya hormati Malam Pengurusi Masjid Ustaz Kamal Nazmi. Saya hormati tuan-tuan guru, para ulama, pegawai dan kaki tangan Masjid Terapung, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya pada malam ini dapat sama-sama kita beriktikaf, sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan sedikit sebanyak akan menambahkan rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni kita boleh tahu kita rasa jauh ataupun dekat dengan Tuhan. Orang lain tak tahu, tapi kita sendiri kita tahu. Ada waktu-waktunya kadang-kadang kita rasa dekat sangat dengan Allah. Ibadah kita rasa lazat, sembahyang kita rasa khusyuk, ya, kita rasa tenang jiwa. Tapi ada waktu-waktu kita rasa jauh dengan Tuhan, ya, rasa jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang kita rasa tak khusyuk, tak lazat. Ibadah kita pun kadang-kadang kita rasa tawar, kosong. Ya, dan ini dirasai oleh semua manusia. Ya. Bila Khalifah Harun al-Rashid merasai benda yang sama waktu jadi khalifah, ya, dia rasa jauh dengan Allah, ya, rasa tawar, kosong jiwa. Ya, Harun Rashid ni seorang khalifah yang hebat, alim, cintakan ilmu dan mendampingi para alim ulama. Lalu dia memanggil pegawai dia untuk bertemu dengan Fudail bin Iyad untuk minta nasihat kepada Fudail bagaimana untuk dia rasa dekat dengan Allah. Jadi lalu Harun al-Rashid pergi rumah Fudail pada waktu malam. Dia membawa lampu suluh malam. Fudail malam tu dia tengok ada lampu cerah menuju ke rumah dia. Dan dia tahulah ini khalifah, Amirul Mukminin Harun al-Rashid. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Fudail ini bila dia nampak khalifah datang rumah dia, dia padam lampu rumah dia. Pelik. Kita ni kalau khalifah datang, kita tambah lampu. Khalifah silap gayung tak apa dah. Ya. Kita tambah lampu. Ni khalifah Amirul Mukminin datang, dia padam lampu. Dia padam lampu rumah dia. Dia tunggu di luar rumah. Lalu bila khalifah ni sampai rumah dia beri salam, dia menyambut salam. Lalu khalifah hulur tangan, dia pun salam dengan khalifah. Bila dia salam dengan khalifah, dia rasa lembut tangan khalifah. Ya, khalifah ni bukan orang kerja keras, bukan kerja kasar, bukan nelayan tarik pukat laut, bukan peroka yang tarik tarik sawit, bukan pendori getah. Tangan mereka ni kasar. Ya, tapi khalifah ni Harun ni tangan dia lembut. Orang kerja pejabat biasa lembut tangan banding orang kerja kampung. Jadi bila dia bersalam dengan khalifah, dia rasa lembut tangan khalifah. Tiba-tiba kata Fudail, alangkah baiknya kalau tangan yang lembut ini tidak dihumban ke neraka oleh Allah. Alangkah baiknya kalau tangan yang lembut ini tidak dihumban ke neraka oleh Allah di akhirat. InsyaAllah. Mendengarkan kata-kata itu, lalu Harun al-Rashid menangis. Menangis dengan kata-kata itu. Bila melihat Harun al-Rashid menangis, pegawai pengiring Harun al-Rashid ni menegur Fudail. Dia tegur Fudail. Kata, "Hei Fudail, Amirul Mukminin datang ke rumah kamu. Bukan kamu datang ke istana khalifah. Sepatutnya kamu gembirakan hati Harun al-Rashid. Bukan menyebabkan dia bersedih. Bukan dia menyebabkan dia menangis. Kan biasa begitu. Kalau dia mengampuni, jet lagi tinggi lagi bagus.
Orang besar-besar datang, kita jet biar sampai terbalik kereta. Kalau jet ni uji tak apa, sikit-sikit, ya, tapi ini melampau-lampau. Fudail bin Iyad, bila dia dengar pegawai pengiring khalifah kata macam tu, apa kata dia tu? Dia kata, "Hey Fudail, hey Harun, siapa dia ni? Siapa dia ni? Yang duk iring kamu, dia escort kamu ni siapa?" Lalu kata Rashid, dia pengiring peribadi, pegawai penasihat, pegawai pengiring dia. Lalu kata Fudail, "Hey Harun, berhati-hati kamu dengan orang macam ni. Dia mungkin menyenangkan hati kamu dunia, tapi dia tak boleh tolong kamu di akhirat. Berhati-hati dengan orang macam ni. Orang jenis suka mengampu, suka jet, suka puji. Salah ke puji dalam Islam? Tak salah. Tapi bukan mengampu. Ya. Bukan nak gembirakan hati pemimpin sehingga bawa maklumat yang tak betul, cerita yang tak betul, nak menggembirakan hati pemimpin. Ya. Tak salah. Nabi pun sekali memuji para sahabat, Nabi puji isteri, masakan isteri dia, Nabi puji. Ya. Tapi ada limit. Ya. Lalu Fudail silakan Harun al-Rashid masuk ke dalam rumah dia. Bila masuk dalam rumah Harun al-Rashid, rumah Fudail, dia tengok rumah tu gelap. Ya. Dia kata, "Hai Fudail, kenapa rumah kamu gelap? Apakah kamu tak ada duit? Habis belanja untuk beli minyak, menghidupkan pelita-pelita dalam rumah kamu?" Kata Fudail, "Tidak. Sengaja aku padamkan pelita dalam rumahku, wahai Harun. Kerana aku tengok kamu duduk dalam cerah siang dan malam. Aku lihat istana kamu siang hari cerah dengan cahaya, malam hari cerah dengan lampu-lampu. Aku bimbang kamu lupa waktu gelap kamu dalam kubur kamu nanti." Kata Fudail, "Aku padam lampu ni supaya kamu ingat tentang hari gelap kamu dalam kubur kamu nanti." Lalu Harun menangis. Setelah dia menangis, dia kata pada pegawai dia, "Marilah kita balik. Cukuplah aku dengan dua nasihat itu yang mendekatkan aku dengan Allah Ta'ala." Perlu kadang-kadang kita hidup ni tidak seronok gembira sepanjang masa. Ya, kadang-kadang seronok tidak salah dalam Islam. Nabi dan para sahabat juga bergurau. Tetapi kadang-kadang mengingati mati itu ialah brek dalam hidup. Sebagaimana kereta ni kena ada brek. Kalau tak brek, langgar pokok tu babas. Ya, kapal di laut pun kena ada brek. Kalau tidak, dia akan terlanggar, dermaga. Atau kapal terbang pun ada brek. Setiap benda tu ada brek. Manusia ni apa brek dia? Brek dia mati. Ingat mati. Mengingati mati tu menyebabkan kita brek. Nak buat salah, kita fikir nanti akhirat macam mana, Allah tanya aku macam mana. Nak buat sesuatu, kita akan ambil kira faktor hidup semula di akhirat. Hidup semula akhirat ni brek dalam hidup seorang mukmin. Tak kira siapa lah dia, sama ada ahli politik ke, peniaga ke, usahawan ke, kontraktor ke, siapa ke. Allah Ta'ala dia buat manusia ni ada hidup yang dia kena jaga. Ya. Ada benda yang kita kena kontrol. Ya. Jadi benda yang itulah yang Allah Ta'ala turunkan panduan kepada kita semua. Supaya dalam kehidupan, sama ada pemimpin ke rakyat, hakikat hidup ini ialah hidup yang sementara waktu. Yang menyebabkan kita akan pulun sesuatu sebab kita tahu semua kita ni akan mati. Saya mati, tuan-tuan mati. Untuk imam mati. Belakang mati, depan mati. Cuma kalau boleh tuan-tuan lah dulu saya kemudian sikit pun tak apa. Hakikat sebenar hidup ni memang kena mati. Tapi mati bukan kesudahan. Ada orang ada masalah akhir terjun, bunuh diri. Malam kebetulan saya di Sabah. Seorang lelaki bunuh diri, terjun sungai. Budak muda umur 30 lebih.
tension sangat, berdepan dengan masalah, akhirnya ambil jalan pintas, terjun bunuh diri. Terjun sungai. Sungai tu banyak buaya, nasib baik buaya tak jumpa. Ya, Masya Allah. Dan kadar bunuh diri orang Melayu Islam ni makin hari makin banyak membimbangkan kita. Soal tak ada panduan hidup. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup dunia sebagai tempat Allah uji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan untuk menguji siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan. Ayyukum ahsan, bukan ayyukum akthar. Allah bukan nak uji siapa yang paling banyak amalan. Tak. Allah ni siapa yang paling baik. Ya. Banyak. Kalau kira banyak, kita umat Muhammad ni sikit amalan kita. Umat dulu ratus tahun umur, tentulah amalan dia lagi banyak dengan kita. Ya. Tapi Allah nak uji siapa yang paling baik. Ahli politik ke, ahli meniaga ke, guru ke, kata-kata. Siapa yang paling baik amalan. Ya. Dan itulah yang kita nak bawa. Oleh kerana bekalan hidup ini, dia menentukan dasar dan asas. Apa asas utama? Manusia ni tuan-tuan sekalian, Tuhan bagi akal fikiran untuk kita fikir. Ya. Tapi akal ni dia tak tahu mana baik, mana buruk. Tak tahu. Perempuan kata merompak bagus, orang berzina, dia kata berzina bagus. Ya. Dia kata apa bak? Bising sangat. Ya. Perempuan tu setuju, saya setuju, kami berzina, apa kena mengena dengan negara, apa kena mengena dengan masyarakat. Suka sama suka, kenapa tak boleh? Tak ganggu ketenteraman awam pun. Tengok otak dia masuk air, cara fikir dia. Ya. Sama juga bila kita larang benda-benda yang merosakkan, nilainya rosak. Oktoberfest. Ini bukan budaya orang Melayu. Ini bukan budaya Malaysia, bukan budaya Cina, bukan budaya India. Budaya orang luar yang duk tunggal langang, mabuk, teruk tu, kenapa kita bawa budaya yang liar tu kemari? Kita balah dengan budaya orang lain. Bon odori, bukan budaya kita. Bukan budaya orang Melayu, bukan budaya orang Cina. Budaya Jepun yang tak ada kena-mengena dengan kita. Akidah kepercayaan dia. Kita bawa ni, kita balah sama kita kena budaya lain. Yang peliknya, kenapa kita ada import benda yang rosak? Cuma nilai baik buruk ni tak boleh letak pada akal. Kalau akal saja menimbang baik buruk, tak perlu ada wahyu. Tak perlu ada Nabi. Tapi oleh kerana akal dia tak tahu mana baik, mana buruk. Ya? Nilai baik buruk tu ialah nilai yang sabit, yang tetap. Bukan nilai yang berubah-ubah. Anda bawa tadi contoh seorang hamba Allah yang hebat. Ya? Dalam Khalifah Harun Rashid bertemu dengan Fudail bin Iyad. Kalau tuan baca sejarah, siapa Fudail bin Iyad ni? Fudail ni asal ketua perompak, ketua gangster. Ketua penyamun yang sangat ditakuti. Ganas, sangat ganas dia ni, Fudail ni. Hingga laluan-laluan di Iraq tu dia yang kontrol laluan tersebut. Gangster besar lah. Tapi bila Tuhan nak beri petunjuk hidayah, dia boleh berubah dengan satu kata-kata aja. Ya. Kebetulan satu hari, dia suruh geng-geng dia pergi rompak lah, buat kerja biasalah. Jalankan tugas masing-masing. Dia ni duduk satu kemah. Duduk seorang diri. Di padang pasir duduk seorang diri. Pegawai dia, pekerja dia pergi buat kerja. Tiba-tiba satu rombongan dagang, lalu menuju ke kemah dia dan berhenti di kemah dia. Ya. Ini tradisi orang Arab biasa. Kadang-kadang bila kita sampai tempat kemah ni, kita singgah lah. Dan dilayan dengan baik, diraikan, hormat tamu, diberi jamuan, diberi makan. Itu budaya dia. Ya. Duduk situ. Ya. Dia kata, kamu di mana? Dia kata, kami ni peniaga. Nak pergi bawa barang dagangan. Mana barang dagangan kamu? Dia kata, kami ni kawasan-kawasan yang sangat membimbangkan kami. Ya. Dia borak dengan pakcik tu, orang tua tu. Oh tu layan, borak tanya. Dia kata, saya ni sebahagian kumpulan tu pecah kat sana. Sebab saya ni kat sini takut kena rompak. Kawasan ni kawasan rompak kuat ni pakcik. Pakcik tu tanya, rompak mana? Pakcik tak kenal. Ketua gangster nama Fudail. Dia zalim sangat. Ya. Saya lari daripada dia, takut kena rompak, takut kena bunuh. Ya. Pakcik tu layan borak dia, akhir pakcik tanya, kamu kenal tak siapa aku ni? Siapa? Akulah Fudail.
Akulah Fudail. Yang kamu duk takut tu akulah. Dengar Fudail tuan-tuan, terus ketam, menggigil, terus minta ampun. Ya. Takutnya dia. Bermula dengan peristiwa tu, Fudail tengok, Masya Allah, ada orang yang takut pada aku, lebih bertakut pada Allah. Takut sangat kena bunuh, takut kena rompak, takut kena itu. Alhamdulillah, akhirnya dia menjadi seorang yang wara', zuhud, alim sebesar, seorang wali Allah. Allah yang terkenal dalam sejarah Islam. Tak apalah, saya nak sebut bagaimana sebenarnya potensi. Sebab tu Imam Ghazali dia pesan, kamu jangan benci pelaku maksiat, tapi kamu kena benci dengan maksiat. Ya? Islam menolak kemungkaran. Kita dalam keadaan negara, ya akhi, kita nak buat ke mana negara kita ni? Pemimpin dia mesti jelas ke mana hala tuju negara yang nak dibawa. Ya. Sebab kita memimpin polisi dasar ke arah mana? Dalam Islam, menjadi tanggungjawab pemimpin untuk menyelamatkan rakyat dia dan negara dia daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai baik buruk mesti ditanam sejak kecil supaya nilai al-amru bil ma'ruf, nilai ma'ruf tu ditegakkan dalam negara. Nilai mungkar mesti cegah. Tak boleh dalam dua-dua waktu nilai ma'ruf ada, nilai mungkar pun berjalan. Tak boleh. Sebab tu ada al-amru bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, kamu kata Allah adalah umat yang terbaik untuk manusia. Orang Islam ni umat yang terbaik untuk manusia. Islam kena memimpin. Dasar Islam kena memimpin untuk keselamatan dunia. Untuk memandu manusia supaya manusia dunia selamat. Ya. Tapi kamu ingat, tanggungjawab kamu dua. Pertama, menegakkan nilai ma'ruf. Ma'ruf dalam ekonomi, ma'ruf dalam berpolitik, ma'ruf dalam kebajikan. Semua sekali. Nilai ma'ruf tu bukan dalam kerangka semayang, puasa individu, tak. Dalam kerangka negara. Dalam kerangka negeri. Apa nilai untuk membangunkan negeri supaya rakyat kita hidup dengan baik, berlaku keadilan ekonomi, berlaku pembangunan yang pesat, ada wawasan kehidupan supaya negara kita bukan saja maju fizikal, tapi maju dalam konteks kemanusiaan. Jangan tengok barat. Barat tu maju segi fizikal, tapi nilai kemanusiaan, nilai akidah dia hancur, tak ada apa. Ya, dia baik. Sebab tu kalau kita ambil ukuran negara yang paling rendah kadar rasuah di dunia, ya, top 5 tu negara Skandinavia. Sweden, Denmark, negara itu. Ya, bukan negara Islam. Ya. Tapi dia mungkin baik, tapi dia tidak soleh. Islam mengajar kita, kita bukan nak bina sebuah negara yang hanya baik. Jadi kena clear. Sebab tu saya beritahu seorang rakan yang non-Muslim, ya, bahawa sebagai pemimpin, kita mesti membina rakyat ke arah nilai yang baik dan cegah nilai yang buruk. Kalau nilai baik kita buat, nak negara yang maju, negara yang makmur, negara yang hebat, negara yang pesat, adil ekonomi semua, tapi di waktu yang sama nilai merosakkan manusia, rakyat, kita tak cegah, hancur negara tuan-tuan. Punah. Ya. Dan asas kepada nilai yang mungkar tu bukan kita yang tentu. Ni bagus Islam ni, Masya Allah. Tak payah tuan-tuan, kita tak payah purah kepala fikir macam mana nilai mungkar. Nilai mungkar Allah beritahu. Apa nilai mungkar? Ya. Cuma bila manusia berada dalam satu sistem yang rosak, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, hingga dia tak rasa nilai tu dah rosak, dia tak rasa dah. Ya. Dia tak rasa bersalah. Sebab tu tuan-tuan lihat, bila Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi buat ajar Islam. Ya. Berlaku pertemuan? Ya. Berlaku pertemuan. Pertemuan akidah di antara musyrikin dengan ajaran Nabi SAW. Bila bertembung pertemuan akidah, dia akan berlaku pertemuan yang lain dalam hidup. Maka pada waktu itu, Abu Lahab, Abu Jahal dan sejarah para Nabi-Nabi menganggap bahawa Nabi SAW
memecah belah masyarakat, memporak-perandakan masyarakat. Dulu sebelum Muhammad SAW diutus, kami hidup aman damai, harmoni, tak pecah masyarakat. Ya. Firaun pun kata macam tu pada Nabi Musa AS. Namrud pun kata sama pada Nabi Ibrahim AS. Ya. Pasal apa? Kerana sebelum Nabi datang, mereka mabuk semua. Ya. Bersatu tak? Bersatu, mabuk belakang. Syirik, sembah berhala semua. Betul. Sebab tu kena betulkan konsep bahawa perpecahan dalam arti kata, dalam pandangan syarak, jauh beza pecah belah dalam konteks tamadun manusia. Ya. Sebab tu bila Islam datang membawa nilai-nilai tersebut dan bertembung, mereka biasa minum arak, tiba-tiba kata tak boleh minum arak. Pasal apa? Kerana bagi kita ada asas yang Allah Ta'ala gariskan pada kita. Ya. Alhamdulillah. Bahawa dalam membangunkan negara, membangunkan negeri, kita harus lihat juga kepada nilai. Jangan ada nilai jiwa yang turut merosakkan pembangunan tersebut. Dia akan berlawan, ya akhi. Sentiasa berlawan. Ya. Laula daf'ullahu nas ba'dhum ba'dha, kalaulah manusia tidak bertembung satu sama lain, akan rosak muka bumi. Macam mana? Kita kata kalau bertembung tu rosak tak? Allah kata kalau kamu tak bertembung, rosak muka bumi. Kena lawan. Maksudnya, kalau kita orang baik, membiarkan kemungkaran dan negara itu akan punah. Ya. Dan tidak mungkin orang yang fasik akan membiarkan kesoleh berlaku dalam negara. Dia mesti berlawan. Ya. Pertembungan di antara baik buruk ni bukan pertembungan baru dalam sejarah. Bahkan kita setiap hari kita bertembung dalam jiwa kita, masyarakat kita. Jadi pertembungan itu asas berlaku. Jadi oleh kerana itu kalau kita lihat bagaimana Islam mengatur ni. Tuan-tuan nak buat benda dulu ni. Saya kebetulan sehari dua dilantik jadi Menteri Alam Sekitar. Saya dulu kata nak tengok di mana ni. Itu baru satu kementerian. Ya. Bagaimana yang kita nak tengok? Hari ini dunia mula bimbang. Riuh-riuh seluruh dunia tu sekalian bimbang satu je. Apa dia? Bumi semakin panas. Disebut sebagai pemanasan global. Bumi semakin panas. Ya. Panas berapa? Siapa ukur? Diukur daripada 1824 zaman revolusi, industri mula berkembang, dunia mula buka kilang-kilang yang banyak, menyebabkan berlakunya pelepasan karbon yang hari makin banyak dunia, yang akibat daripada bumi yang semakin panas, lapisan ozon makin menipis dan sebagainya. Banyak kesan-kesan. Banyak mana? 1.1 darjah Celsius. 1.1 darjah Celsius saja. Dunia mula letak unjuran, kalau tak buat apa-apa tahun 2050, bumi akan panas 1.5 darjah Celsius. Naik 0.4 darjah Celsius. Ya. Jadi 1.5 darjah. Apa masalahnya? Naiklah 2 darjah, 3 darjah. Kita rasa gitu. Implikasi kepanasan ni orang mula tinjau. Ya. Apa yang bimbang sangat ni? Dia kata di kutub utara, kutub selatan akan cair, air batu akan cair. Bila air batu cair, parah laut akan naik. Bila parah laut akan naik, bandar-bandar tepi laut akan tenggelam. Ya. Kuala Terengganu akan tenggelam. Ya. Maldives akan hilang dalam peta. Tahun 2100 ni ada satu penulisan. Diunjurkan kenaikan daripada 5 meter ke 15 meter air laut. Masya Allah. Kalau 15 meter tuan-tuan, tinggi mana ni? Bukan laut. Semua sungai-sungai, air laut ni. Air laut akan naik sampai ke mungkin 1 kilometer, 2 kilometer ke darat. 2 kilometer akan menyebabkan semua kawasan pertanian akan masin. Mati habis. Oh, dia mula kaji. Apa lagi? Udara makin menipis. Sekarang, semalam baru laporan daripada China. China mula lihat tahun ini, negara China akan menerima kepanasan yang sangat luar biasa. 45 darjah Celsius ke atas. Berapa bulan. Ini digambarkan. Akhirnya berimpullah pakar-pakar dunia. Apa nak buat, macam nak buat.
Ya. Nak kurang jangan panas. Semayang tak juga. Ya. Minum arak, berzina. Dia takut panas dunia. Yalah, kita pun betul. Memang kita buat mitigasi perubahan iklim. Semua negara bagi komitmen supaya kita tidak dapat kontrol pelepasan karbon negara. Bolehlah kita buat. Saya bila tengok, Masya Allah, Rabbi, ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nas wal hijara, alaiha malaikatun ghilazun shidadun, la ya'suna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya orang beriman, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada kepanasan neraka yang bahan bakarnya, na'udzubillah, bahan bakarnya Allah sebut manusia dan batu-batu. Masya Allah. Ya. Sebab itu Islam datang mendidik kita. Kamu kena ingat bahawa kalau kita bina saja, kita biarkan elemennya rosak dalam masyarakat, pesta-pesta maksiat yang merosakkan, ya, pesta-pesta arak yang menggila tak dibendung, kemungkaran tak dibendung, apa makna kita bina? Saya dulu kebetulan cerita dalam keluarga. Tok saya dulu tanam padi. Ya. Orang panggil cedung padi. Dia ambil anak padi tanah. Abang saya kebetulan masa tu, dia ialah umur dah 4-5 tahun. Dia ikut ke paya tu. Tok ni tanam satu. Dia di belakang, dicabut satu dicabut. Dia ikut belakang, dicabut anak padi. Orang tua ni sampai hujung tu, bangun betul pinggan tengok cucu tengah cabut. Seorang tanam, seorang cabut, tak siap. Apatah lagi kalau 5 yang membangun, 10 yang nak meruntuh. Jadi ya. Kita di waktu yang sama kita harus akui bahawa pembangunan negara, masyarakat, manusia perlu diterus. Cabaran sentiasa berubah. Ya. Saya ni lama dah hidup 60 tahun. Saya dapati setiap zaman manusia, mak ayah mula bimbang tentang anak dia. Setiap zaman. Dan setiap zaman ada cabaran sesuai dengan zaman itu. Zaman kita, cabaran sesuai dengan zaman kita. Kata Sayyidina Umar Khattab, didiklah anak kamu dengan ilmu yang sesuai dengan zamannya, kerana kamu tidak ada zaman dia. Dulu kita tak bagi anak kita duk main telefon. Sekarang kita beli untuk anak kita telefon. Mai COVID kita beli pula, Pasal apa? Keperluan. Dulu kita kontrol. Tak boleh tengok wayang. Saya sepanjang hidup tak pernah tengok masuk panggung wayang. Tak boleh tengok wayang. Ya, kemudian ada televisyen. Sekarang ni semua. Ya, tak ada limit. Cabaran sesuai dengan zaman. Tetapi apa yang kita nak bina? Allah tak tinggal 2 perkara. Ya, Allah tak kata kamu suruh yang ma'ruf, kamu cegah munkar, tak. Tapi Allah sebut satu lagi asas. Wa tu'minuna billah. Kau beriman dengan Allah. Inilah yang menyebut kata Allah. Kalau ahli kitab itu beriman dengan Allah, mereka lebih baik pada kamu. Allah Ta'ala beritahu, kalau ahli kitab, Yahudi, Nasrani sebagai, kalau mereka ni beriman dengan Allah Ta'ala, mereka lebih baik pada kita. Tapi kenapa mereka tak lebih baik? Sebab mereka tak ada iman. Pergi ke Jepun tengok, negara-negara lain. Kebersihan. Malu kita. Ya. Kita buat pasar malam, pasar minggu, kita tengok sampah dia. Ya. Masya Allah. Sampah dia biar. Ya. Plastik dibuang. Ribuan ikan, ribuan penyu-penyu ni mati kerana sampah plastik ni. Ya. Banyak tuan-tuan, polisterin. Bila dia hancur, dia masuk dalam air, sampai ke laut, ikan ingat makanan. Penyu ingat makanan. Bila dia mati, kita belah perut dia, penuh plastik, polisterin dalam perut dia, tak hancur. Ya. Apa nak buat tuan-tuan? Ban plastik. Ayah. Yelah Malaysia, kita roadmap kita tahun 2030, kita tak guna lagi plastik single use ni, sekali guna. Ya. Tapi hari ni orang mula. Kita orang Islam, asas tu duduk pada kita. Apa lagi agenda untuk ni alam kita? Dia kata kurangkan pembaziran tenaga. Pasal apa? Dia kata banyak guna tenaga, logik terpaksa,
double. Bila logi banyak menggunakan tenaga, maka logi akan banyak keluar karbon. Kita tutup lampu-lampu tak pakai, menyebabkan karbon akan kurang. Emission karbon, perpasan karbon akan kurang. Betul dengan Islam? Memang selarah dengan Islam. Islam lama dah beritahu. Innal mubazzirina kanu ikhwana syaitan. Bazir itu saudara syaitan. Masya Allah. Tapi kita dalam wuduk, Masya Allah, rumah-rumah kita, pemaziran tu sepatutnya orang Islam jadi model. Ialah sikitlah, kebetulan menteri alam sekitar, tak satu alam sekitar, tak ada pula kan. Tapi asasnya sama je, apa dia? Ambillah apa bidang sekalipun, asasnya kata Allah, kamu beriman dengan Allah. Inilah yang ada kekuatan kepada kita. Inilah kelebihan kita. Iaitu, kita tidak rasuah, bukan sebab takut masuk penjara. Bukan sebab takut diaibkan di halaman. Kita tidak rasuah, kerana kita tahu dosa. Takut pada Allah di akhirat. Ini tak ada pada orang lain. Kenapa kita tidak membazir? Kita tahu membazir itu dosa, kesalahan, dan Allah Ta'ala khitab, Allah Ta'ala cegah. Kita elak ni kerana kita beriman dengan Allah. Sebab tu kita baik kata Allah. Makna lebih baik kita ni betul-betul duduk pada paksi keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebab tu kalau kita tengok ukuran-ukuran dalam yang dibuat oleh pelbagai pihak di dunia ni, memang kita akui negara Islam ketinggalan jauh ke belakang. Jadi macam mana kita nak move ke depan? Islam ni, Allah Ta'ala turut Islam untuk menyelamatkan. Ya. Islam ni sifatnya menyelamatkan. Ya. Menyelamatkan manusia, menyelamatkan negeri, menyelamatkan negara, menyelamatkan alam, menyelamatkan sifat Islam tu sendiri. Ya. Ya. Sebab tu Nabi SAW berkata, aslim taslam, Islam kamu akan selamat. Alam sekitar, Islam, kamu akan selamat alam sekitar. Ya. Sebab semua tu digaris. Almarhum Tok Munir Aziz disebut, dia kata, kalau kita boleh kagum dengan dunia barat, dianggap negara maju, memerintah dunia, memerintah negara dengan akal fikiran semata-mata, tak ada panduan. Kita orang Islam, Allah bagi akal, Allah bagi iradah, Allah bagi tenaga, Allah bagi panduan pula wahyu. Allah hantar pada kita Nabi. Nabi wafat, wahyu tak musnah. Quran tak musnah. Pasal apa? Kamu tetap perlu benda ni. Panduan ni kena perlu. Ya. Dalam pepatah kata, kamalah tahta sabil illa bidailin. Kamalah tahta sabil illa bidailin. Sebagaimana kamu tak mungkin jumpa jalan betul, mereka ada dail, ada tanda-tanda, signboard. Signboard ni mandu kita. Oh, Islam ada panduan, Masya Allah. Ya, sebab tu Kat Stephen, Yusuf Islam, dia asal dia bercacak agama, masuk Kristian macam-macam. Bila masuk Islam, kata apa? Masya Allah. Dia rasa Islam ni, orang Islam ialah orang yang duduk atas mutiara yang mahal, yang sangat mahal harga. Kita duduk atas mutiara yang sangat mahal harganya. Tapi sayang, kita tak tahu nilai mutiara yang kita ada. Bila tak tahu, kita meraba-raba mencari masalah. Ada masalah dadah, kita minta daripada mereka sendiri pun dia ada masalah, tak selesai. Kita kena kembali. Lepas tu bila Tuan Guru, Tuan Jabir disebut, dia kata, kenapa kita boleh terima dasar polisi yang sangat asing bagi kita? Kita berterima kapitalis. Kapitalis bukan lahir di Malaysia, bukan lahir di negara kita. Lahir di barat hasil korupsi yang berlaku. Hasil tidak puas hati segolongan. Lahir sistem tu, kapitalis ke sosialis, lahir daripada sistem rasa tak puas hati. Ya, tak puas hati golongan awam pasal apa? Kerana kekayaan dibolong satu golongan. Pokok kapitalis. Yang ada modal, maka mereka monopoli. Maka orang miskin yang tak ada modal tak ada peluang. Ya, tak ada peluang. Maka keadilan sama rata. Kononnya bagi dia tu adil. Bila sama rata. Negara milik negara semua. Negara, kita bekerja, pulang negara yang akan adil. Adil tak? Kita rasa, macam adil. Tak. Islam tidak menganggap itu adil. Keadilan bukan sama rata. Keadilan ialah memberi kepada yang berhak. Ya. Adil itu kita beri kepada hak, kepada yang punya hak. Bukan sama rata. Ya. Islam menolak fahaman kapitalis dan menolak fahaman sosialis. Habis Islam apa dia? Islam bagi hak milik.
Kita boleh milik harta suami, ayah, milik harta, milik kita. Milik itulah yang menuntut kita harta kena keluar zakat. Wajib, bukan sunat. Wajib keluar zakat. Dan orang Islam bangga kalau dia boleh keluar zakat. Ya. Macam berlaku pada zaman-zaman tabi'in, bila mereka meniaga, kira-kira tiba-tiba tak cukup zakat. Menangis dia, sedih dia. Pasal apa sedih ni? Tak cukup nisab nak keluar zakat. Sedih. Apa sedih? Tak boleh keluar zakat. Sedekahlah. Sedekah lain. Sedekah pahala sikit. Zakat pahala banyak. Sedekah sikit pahala. Zakat besar pahala. Ya, tak akan sampai bila-bila pun amalan sunat tak mungkin mengatasi pahala amalan wajib. Ya. Tuan-tuan bagi sedekah 1,000, tuan-tuan bayar zakat RM10. Mana besar pahala? Besar pahala zakat RM10. Sedekah dengan pinjam. Kata Nabi SAW, orang beri pinjam 26 kali ganda pahala lagi berbanding orang beri sedekah. Kita ingat sedekah besar pahala, tak? Beri pinjam tu lagi besar. Oh, kalau gitu Ustaz, tak jadilah saya nak bagi pinjam. Hutanglah. Cadang-cadang tadi nak bagi sedekah je. Dah Ustaz kata macam tu, tak jadi sedekah lah. Bagi pinjam je. Tak. Ada orang yang memang kita boleh bagi pinjam. Ada orang yang kita tak boleh bagi pinjam. Kena sedekah terus. Orang miskin, susah. Tu tak bagi pinjam dia. Tahu dah dia tak boleh bayar. Sedekah je. Atau orang ni memang tak akan bayar. Sedekah je terus. Ya. Tambah-tambah zaman sekarang. Ustaz pinjam siap nak bayar lusa. Saya kata lusa tunggu je lah. Confirm tak bayar tu. Jadi Islam datang dalam keadaan kita bagi hak macam nafsu. Semua orang ada nafsu. Keinginan nafsu. Islam tak menyekat nafsu, tapi Islam mendorong nafsu. Nafsu kelamin. Kahwin. Tak cukup 1, 2. Tak cukup 2, 3. Tak cukup 3, 4. 4 ni tidur surau dah tuan-tuan. Ya. Islam tak pernah sekat. Dalam pemilikan harta, isteri boleh milik harta. Isteri ada hak dia untuk bikin, suami bagi harta dia. Masya Allah. Ya. Apatah lagi dalam sistem hidup. Jadi isu sekarang ni ialah hala 7. Kita berada pada marhalah membina keyakinan terhadap sistem Islam. Kita berada hari ini, tanggungjawab kita semua yang hadir, yang tak hadir, yang dengar sebagainya, mari kita bina keyakinan ummah kepada sistem Islam yang Allah turunkan. Ini sistem terbaik untuk manusia. Ya. Islam atau bukan Islam. Ya. Sistem terbaik. Keadilan yang paling baik ialah keadilan Islam. Tapi kita kena bina keyakinan. Sebab musuh-musuh Islam sejak ratus tahun mengikis keyakinan. Tashkik. Agenda untuk meragukan orang Islam dengan ajaran Islam yang dibawa. Dia orang Islam. Dia sendiri ragu dengan undang-undang, dengan peraturan Islam. Maka tanggungjawab kita adalah membina keyakinan. Kata Nabi SAW, Naja awalu hazil ummah bil yaqin. Bil yaqin wahzuhi. Wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Berjaya generasi awal sebab 2 perkara. Pertama, mereka yakin. Yakin sungguh-sungguh. Pergi perang. Serupa duduk rumah. Kalau Allah takdirkan mati, duduk rumah mati, pergi perang mati. Kalau takdir tak mati, pergi perang macam mana pun tak mati. Yakin rezeki. Rezeki tak pernah silap alamat. Tuan-tuan tak perlu berisau. Rezeki tak pernah silap alamat. Ada masa Allah tangguh. Kan tak sesuai waktu tu Allah bagi pada kita. Ada masa Allah bagi sikit. Kenapa? Kalau Allah bagi banyak, dia akan rosak. Ya. Mintalah. Allah Ta'ala dia suka kita minta lagi panjang doa lagi, Allah suka. Ya, lagi panjang lagi suka. Kadang-kadang kita ni malas baca doa panjang-panjang. Ya, kadang kat tangan, Ya Allah, macam biasa lah, Ya Allah. Tentu je. Macam biasa. Ya. Allah Ta'ala disuka. Pasal apa? Bila kita doa ni tuan-tuan, doa ni makna kita bergantung, Ya Allah, Ya Allah. Pasal apa? Kita yakin Tuhan Maha Pemurah. Kita yakin Tuhan mampu. Sifat itulah yang Allah Ta'ala suka hamba dia letak putus jazam dia dengan Allah Ta'ala. Usaha kita usahalah. Ya, usaha. Untuk makluman tuan-tuan, keputusan pilihan raya 15 dah ada. Dah ada di Lauh Mahfuz.
Dah ada dah. Ya. Cuma Allah tak beritahu je. Pasal apa? Supaya kita berusaha. Tuan-tuan buka kedai, rezeki tuan-tuan Allah tetap dah sebelum lahir lagi. Tentu dah. Cuma Allah simpan. Kenapa? Supaya kita berusaha. Tuhan beri pahala bukan kerana hasil. Tuhan beri pahala kita kerana usaha kita tu. Bila dia azan, orang mari tak mari dapat pahala dah tuan-tuan. Ya. Dapat pahala dah bila. Ya. Azan dia dapat pahala terus. Ya. Makna kebaikan. Kita tanam pokok. Saya mula-mula tengok pasal apa banyak hadis tanam pokok. Ya. Kebetulan kita alam sekitar ni banyak pokok kan. Ini hijau, green life, kehidupan hijau. Sekarang ni 100 juta pokok kita kena tambah. Negara kita ni offset karbon kita masih rendah tuan-tuan. Kita ada lebih kurang 75 juta tan lagi pelepasan karbon kita yang belum diserap oleh pokok. Ya. 75 juta tan. Macam mana timbang? Saya pun tak erti tapi adalah kaedah formula dia. Ya. Tanam pokok. Bila tanam pokok saya tengok ada yang pasal. Ya. Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran aw bahimatan aw insanan illa kana lahu bi sadaqah. Masya-Allah, kita belajar dulu kat tempat belah dia ni. Mana-mana orang mukmin, ma min muslim, mana-mana orang Islam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanam pokok menjala ke pokok batang ke, lalu dimakan, fayakulu tayran, burung mari hinggap, burung mari makan, au bahimatan atau binatang-binatang yang melata atau manusia ambil, semua tu diberi pahala sedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Insya-Allah. Azan dulu tu. Terus. Kalau terus sikit lagi. Habis tu kan azan. Tak apa. Tunggu dulu. Okey. Terus sekalian, seorang pakcik umur 75 tahun. Dia tanam musangking, duk tanam musangking. Dia tanya pakcik, buat apa tu? Dia kata tanam durian Ustaz. Musangking ke? Musangking lah, sekarang musangking. Ya. Musang semua dah, tak ada binatang lain. Dia tanya dia, sempat ke makan? Umur 75 tahun baru nak tanam, sempat ke makan? Dia tarik dengan jawapan dia. Dia kata Ustaz, kalau nak makan buah rasa macam tak ada dah. Tapi kalau nak makan pahala rasa sempat lagi. Kalau nak makan buah dengan umur 70 tahun baru nak tanam rasa tak ada dah. Tapi kalau nak makan pahala, insya-Allah sempat lagi. Dia orang mukmin. Jauh wawasan dia. Dia bukan tengok buah tu, hasil buah tu. Jauh lagi ke depan. Pahala hasil yang ditanam. Jadi kita orang mukmin akhi. Kita pertama, kita kena bina keyakinan. Yakin. Tak ada sistem terbaik melainkan sistem yang Allah turun. Tak ada agama terbaik melainkan agama yang Allah turun. Tak ada peraturan terbaik melainkan peraturan yang Allah turun. Cuma kita terpisah lama. Lama terpisah dengan sistem tu. Macam anak kita lah 6 bulan kita tinggal pada pengasuh, kita pergi Mekah 6 bulan katalah contoh. Kita balik tu, kita panggil anak kita tak mari dah tuan-tuan. Tak nak mari dah. Kita ambil dia, menangis dia. Baru 6 bulan, kita dah ratus tahun pisah dengan Islam ni. Ratus tahun. Maka kita bina. InsyaAllah, anda yakin. Keyakinan tu makin hari makin baik tambah. Yang kedua, kesimpulan kedua, bahawa dalam kehidupan kita seharian ni, usahalah, ikhtiar-ikhtiarlah. Jangan lupa bahawa yang menentukan segala-galanya punca duduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk puji manusia sampai lupa pada Allah. Ada seorang raja, raja mahkota, raja muda satu negeri. Ya. Dia ni minat. Dia satu hari dia jalan keluar negara, dia tengok anjing mainan tu, anjing tu cantik anjing tu. Dia minat pada anjing tu. Dia belilah. Dia beli anjing tu, balik rumah dia. Balik ke istana, dia panggil dia punya budak-budak pekerja dia. Dia kata, kamu jaga ni, aku sayang anjing aku ni. Jaga baik-baik. Jadi pekerja dia jagalah buat tempat duduk apa semua. Jadi dimandikan. Jadi berapa bulan kemudian dia teringat anjing dia beli tu. Satu hari dia teringat anjing dia. Lama dia tengok. Dia pun masuk. Dia pergi belakang istana, dia buka pagar, dia masuk. Bila dia masuk, anjing tu terekam, dia salak dia. Anjing tak kenal tu raja. Anjing terekam, dia salak dia.
Bertempik dia kata. Bila dia tengok anjing tu bersalak, pengasuh tu, budak pekerja tu, datang beritahu anjing. Diam. Ya. Anjing tengok. Anjing muda. Dia tengok. Dia kata anjing celaka betul. Aku tuan dia tahu. Bukan dia pekerja. Ni pekerja je ni. Tapi pekerja tu beri makan tiap-tiap hari, beri mandi dia tiap-tiap hari, jaga dia tiap-tiap hari. Akhirnya anjing tu ingat, yang ni tuan dia. Jangan silap tuan tu. Ya. Tuan-tuan boleh terima kasih pada makhluk. Tapi jangan lupa. Punca duduk pada Allah Ta'ala. Rezeki kalau kata tak milik kita. Ikhtiar tak dapat. Tapi jaga hubungan dengan Allah. Jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jangan tak ada masa dengan hak Allah bukan banyak pun. Ya. Hak pada kita. Ya. Hak semayang. Bukan sepanjang waktu, 5 waktu sehari. Musafir boleh jamak pula, Masya Allah. Boleh kasar pula. Jangan jamak tak payah, jamak 2 je. Takdim, takhir. Tak ada, tak payah. Ya. Ya. Orang mukmin. Yang kedua tuan-tuan, kata Nabi, kejayaan jenis awal, mereka zuhud dengan dunia. Zuhud bukan mana pakai copan camping. Ya. Bukan pakai selipar terbalik, baju koyok-koyok. Tu bukan zuhud, tu sesak. Sesak lain, zuhud lain. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, zuhud ni ialah orang yang Allah bagi dunia. Dunia dan segala isi dunia pada dia. Tapi dunia tu tak pernah masuk dalam perut dia. Kita gunalah. Rezeki kita gunalah. Tapi jangan sampai berkira sangat. Siapa berkira, Allah berkira dengan dia. Kan ada 3 amalan yang tak boleh tinggal setiap hari. Pertama, jangan tinggal sedekah setiap hari. Yang kedua, jangan tinggal Quran setiap hari. Yang ketiga, jangan tinggal, ada ulama sebut jangan tinggal selawat 100 kali sehari. Ya. Betul. Betul tuan-tuan. Ya. Kita orang yang penyakit, kata doktor kata kena makan ubat. Ubat ni kena habiskan, ubat ni. Kaedah dia. Zuhud dengan dunia. Dan binasa akhir sekali. Kata binasa umat akhir zaman disebabkan 2. Bil bukhli, kerana kedekut, berkira. Allah pun berkira, zakat tak nak keluar. Tak nak keluar zakat. Berkira sungguh dia. Masya Allah. Ya. Hak Allah ni tuan sekalian, dia denak ni, zakat ni kata Nabi, Allah Ta'ala pun banyak sebut dalam Quran. Ya. وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Siapakah dia kamu yang sanggup beri pinjam pada Allah? Bangun seorang sahabat, ya Rasulullah, takkan Allah pun nak pinjam? Kata Nabi, Allah Ta'ala sebut pinjam, nak yakinkan kita, disebut oleh para ulama, nak yakinkan kita bahawa bila pinjam, wajib pulang balik. Dan Allah janji, Allah akan pulang lebih baik daripada kita bagi pinjam. Tak usah bimbang lah tuan-tuan. Simpanan kita, bukan simpan untuk orang lain. Ya? Dan yang kedua, panjang angan-angan. Ya? Panjang angan. Imam Ghazali banyak sebut tentang ini lah. Ya? Ada orang buat maksiat, berangan-angan agar Allah Ta'ala akan ampun dosa dia, Allah akan masuk dalam syurga. Ya? Sebab tu aku lebih suka kata Imam Ghazali, seorang yang tersilap dengan Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah segera. Jangan tangguh, segera minta ampun. Sekalipun dia mengulang kemungkaran kesilapan dia dan minta ampun lagi, dia ulang balik, dia minta ampun. Aku lebih suka daripada seorang yang mengumpul-ngumpulkan kesalahan, konon-konon nak bertaubat waktu tua dia. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita insyaAllah. Semoga Allah mengampun dosa-dosa kita, kesilapan kita dan keluarga kita. Dan akhir sekali tuan sekalian, saya baru dapat maklumat petang tadi, almarhum Dr. Ustaz Abdul Halim Abdul Rahman, bekas Timbalan Menteri Besar Kelantan, kembali ke rahmatullah. Petang tadi, malam ni dia solat jenazah malam ni. Dan kita hadiahkan sekali Fatihah kepada beliau dan kepada mak ayah kita, arwah mak ayah kita, keluarga kita. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma alimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Rabbana taqabbal wa baligh bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma innal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.